Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita ada tahlil nanti lah. Kita 10 minit sebelum ni kita akan berhenti lah. Kita akan buat tahlil niat kepada Sya'ari bin Ja'far. Betul tak? Sya'ari bin Ja'far. Baik. Dan kita bila buat tahlil ni, terutama pada ahli keluarga, niatkan kenduri itu untuk dia. Sebab pahala sedekah ni ijma' ulama' sampai pada si mati. Tahlil ni kita pegang sampailah. Tapi ada pandangan kata tak sampai, ada khilaf lagi. Tapi yang sedekah tu memang confirm sampai. Sebab ada sebagian orang dia buat kenduri tapi dia terlupa niat. Kenduri dia buat tapi pahala kenduri itu untuk si mati dia terlupa nak niat. Jadi kita lah sebagai ahli keluarga ni, bila kita buat kenduri tahlil, nombor satu yang paling penting adalah kenduri yang kita buat tu, sebab Nabi sebut it'amut ta'am, yakni memberi makan. Dan memberi makan ni kita niat pahala kita buat makan ni untuk si mati. Satu. Yang kedua, kalau boleh lah, yang penting lagi kepada ahli waris, sebaiknya masa tahlil dia ada. Sebab doa ahli waris itulah seafdal-afdal doa, terutamanya anak. Terutamanya anak. Sebab ada pengalaman saya, kalau saya pergi tahlil, ada sebahagian ahli keluarga masa tahlil dia pun tak tahlil, dia pun duduk kat luar. Jadi sayanglah, pasal kita tahu dalam hadis Nabi doa anak kepada ayah kan dalam hadis Nabi sebut apa, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, bila meninggalnya anak Adam maka terputuslah amalan dia melainkan 3. Pertama sekali apa? Sedekatin jariyah, sedekah jariah. Bukan semua sedekah itu jariah. Kita tahu sedekah ni kita beri kepada fakir miskin ataupun orang yang memerlukan, itu sedekah. Kalau kita bagi pada orang kaya, hibah, itu hibah lain. Hibah ni sunat juga, tapi pahala tak macam sedekah. Sedekah ni kita bagi pada orang memerlukan. Itu sedekah orang susah lah. Itu jariah. Bukan semua yang jariah. Jariah ni maksudnya setelah mati pun sedekah tu berjalan. Contohnya kita buat masjid, mak tahfiz, wakaf perigi. Itu meninggal selagi mana orang guna, pahala tu berterusan. Sedekah jariah. Yang kedua, sebab tu ada seorang sahabat Nabi yang dia ada akaun bank di Arab Saudi. Sahabat Nabi ada 114,000. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, ada akaun bank sekarang atas nama dia. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, ni abang nak pergi umrah, bolehlah tengok di Madinah tu ada satu tanah tu, kebun Sayyidina Uthman. Dia wakaf pada zaman Nabi SAW sampai hari ini. Jadi dalam tu adalah buah-buahan hasil dia. Jadi buah-buahan dan hasil ni dijual dan disimpan dalam satu akaun bank Sayyidina Uthman bin Affan. Dia meninggal 10 tahun lebih. Segala hasil tanah tu buah dalam akaun tu, kemudian diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Itu sedekah jariah. Yang kedua adalah apa? Ilmu. Yang pertama ilmu dulu. Ilmu. Bukan yang sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kita sampaikan ilmu tu orang amalkan. Ataupun kita tulis buku, orang baca, orang amalkan. Apa sajalah ilmu yang kita sampaikan, kita buat video kan zaman sekarang, dah meninggal orang mesti lagi tengok video dan orang ambil manfaat, pahala sampai. Sama kitab ni, syekh kitab ni, Syekh
Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kubur dia berada di Ma'ala, perkuburan Ma'ala di Mekah. Ma'ala ni kubur yang mana dia memang tak lama tuan-tuan. Setahun dia mesti akan ubah semua jenazah tu buh gelin. Sebab orang datang berjuta ke Mekah. Setiap tahun ada orang meninggal dunia. Masa umrah pun ramai meninggal dunia. Jadi Ma'ala tu lah tempat dia. Dia bubuh sa'i tu lah setahun ni. Nanti bila nak musim haji dia korek balik semua. Dipubuh kat lain. Korek balik semua, keluar semua jenazah, buh di tempat lain. Boleh je tuan-tuan sebab dia tanah dia tak cukup dah. Di kawasan tu memang tak cukup. Jadi dia pakai gali pergi tanam di lain. Jadi Syekh ni Daud bin Abdullah Al-Fatani, masa dia pegali kubur dia, jenazah dia elok lagi. Tutup. Bagaimana jenazah yang dia pegali tak berubah, dia pakai tutup balik biar. Pasal tak berubah lagi. Tahun depan pula gali korek, tengok sama juga macam baru tanam. 3 kali lah kali dia persil terus kubur tu. Terus dia persil, dia tak buka selama-lamanya. Jadi di Ma'ala tu ada kubur yang langsung tak dibuka dah. Biasanya orang yang ada ilmu dan dia ikhlas menyampaikan ilmu tu dia amalkan, maka jenazah dia seolah-olah masih lagi hidup. Dia tulis kitab, yang paling penting keikhlasan lah. Betul-betul ikhlas kerana Allah, maka dia jasad dia macam hidup. Dan yang terakhir sekali, doa anak. Tidak awal dia soleh ya doalah. Itu yang bila tahlil anak-anak sepatutnya adalah. Sebab doa anak-anak itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita tengok kitab kita. Kita tengok muka surat 29. Betul lah? Yang saya tandalah Sulamul Mubtadi. Betul? Okey. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Dan setengah ini satu fasal. Dan setengah daripada syarat sembahyang suci ia daripada hadas akbar. Yang ini hadas besar. Akbar tu hadas besar. Maka disucikan dia dengan mandi, niatnya mengangkat hadas akbar daripada segala badan. Itu niat paling senang. Niat kena betul. Tuan-tuan, niat saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat yang paling bagus. Ada niat yang khusus, tapi niat khusus ni takut silap. Contohnya nawaitul ghusla anil haid lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada haid kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia daripada nifas, dia niat macam tu, tak sah mandi. Pasal niat dia khusus untuk haid. Ataupun kita yang tak ada haid, saja aku mandi suci pada haid, batal mandi tu. Kita bukan ada haid. Lebih baik kita guna niat umum. Saja aku mandi saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Itu senang. Boleh lah. Itu niat yang paling umum, universal. Segala jenis mandi apa pun tuan-tuan, kalau itu niat dia sah. Janabah pun sama. Saja aku mandi junub. Tak semua junub. Junub ni lebih kepada bersetubuh, keluar mani. Itu junub. Dia lebih kepada ke arah tu. Kalau nifas haid, dia bukan junub. Sebab tu yang paling senang macam itulah tuan-tuan. Bagi kaedah umum, macam wuduk kan. Saja aku ambil wuduk, paling umum sekali, boleh pakai semua. Saja aku ambil air sembahyang, boleh. Baik. Dengan niat mengangkat hadas besar daripada segala badannya, bagus. Buku ni ringkas dan senang. Saja aku mengangkat hadas besar, saja aku mengangkat hadas besar, cukup. Kerana Allah tu sunat je sebut. Yang wajib saja aku mengangkat hadas besar. Dan yang mewajibkan mandi itu 5 perkara yang menyebabkan kita wajib mandi. Mandi wajib lah. Pertama, keluar mani dengan ihtilam atau lainnya. Keluar mani lah. Mimpi ke, kita buat keluar sendiri ke, lagu mana aja, asalkan keluar saja air mani, maka wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jima'. Tapi buku ni ringkas tuan-tuan. Ada kerana isu keluar mani lah contoh. Masa mandi tu, dah habis mandi, tengok ada lagi baki air mani pada kemaluan. Baki air mani. Maaf saya sebut terutama orang lelaki lah. Bila kemaluan dia dah kecut, sakit baki air mani tu keluar. Dia rasa air mani tu ada kan di kemaluan. Dia dah habis mandi lah. Jadi macam mana? Itu ada 2 pandangan. Ada pandangan kata kena mandi, tapi pandangan yang kuat tak kena mandi. Ya, silakan. Kalau mandi yang besar tu, ada doa yang khusus kalau sudah ada di mandi. Doa khusus macam mana tu? Doa macam yang wudu lah. Ada. Dia macam wudu juga. Sunat. Yang sunat dia asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu. Bolehlah. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau keluar lagi air mani, dah mandi tengok ada keluar lagi, tak perlu lagi mandi. Sebab itu hanyalah saki baki daripada kemaluan tu. Yang wajib mandi ni air mani ni bila dia keluar dia memancut. Hak mancut tu. Boleh lah, macam darah lah. Darah, kalau darah ni yang memancut tu tak boleh makan, haram. Tapi darah yang berada di dalam daging ayam apa semua ni kan, darah itu dimaafkan. Dia bukan darah yang memancut. Darah tu macam daging lah. Tuan cuba tengok daging kan, tuan-tuan basuh lah lagu mana pun, masa kita rebus ayam tu merah juga. Betul tak? Merah juga air darah dia tu. Najis ke? Najis. Pasal dia bukan darah yang mengalir. Bila tahu kita nak basuh sampai tak merah darah dia, tu dimaafkan tuan-tuan, kan rebus kelorong pula. Baik. Itu yang pertama. Jadi air mani yang lepas mandi perasan ada sakit baki air mani yang keluar, tak apa, tak perlu. Sebab itu baki daripada air mani yang lepas. Baik, yang kedua, dan jima', yakni memasukkan hasyafah zakar di dalam faraj jikalau faraj binatang sekalipun. Jima' ni kita guna sekiranya untuk hubungan yang halal, suami isteri. Kita kata jima' lah. Ini bersetubuh. Dan tahap dia, saya minta maaf saya kena sebut, kepala zakar tu ya tuan-tuan. Tempat bersunat, yang licin tu. Saya mengaji dulu, Tok Guru kata topi keledar tuan-tuan. Bahagian topi keledar tu masuk saja, walaupun tak masuk semua. Topi keledar saja dia benam dalam kemaluan perempuan ataupun kemaluan binatang ataupun dalam dubur. Dubur ni lubang punggung lah. Kita tahu melalui belakang tak boleh, haram. Haram dan dilaknat. Haram dan dilaknat. Sama ada dubur haiwan ataupun dubur orang lelaki. Wajib mandi. Dalam ni tak sebut semua. Dia sebut kemaluan perempuan ataupun kemaluan binatang. Betul lah. Pasal kemaluan binatang ni haram. Binatang pun haram. Dah hukum dia haram dan berdosa besar. Dan kita tahu ada kes dah itu di Selangor, ada satu orang tua umur dia kena tangkap kan, umur 50 lebih dah ke 60. Tuan kambing tu orang perempuan. Dia terkejut kambing dia bunyi kan. Bunyi. Rupanya dia pergi tengok ada orang tua buat kerja dengan kambing dia. Kambing dia menjerit punya teruk. Rupanya ada satu orang tua kena tangkap, orang tua tu umur 60 dah kot. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana dia tengok kambing dia suka tuan-tuan. Ini saya pelik tuan-tuan. Dia tengok kambing, kacau. Kambing pun dah kena pakai spender tuan-tuan. Itu saya kata nafsu ni, kalau kita tak didik dia, kita susah. Kita kena letakkan dia betul-betul. Jangan letak di tempat yang haram. Tuan-tuan yang tak pernah hisap dadah, jangan hisap. Nanti kalau dah hisap, memang susah. Sebab dadah lah benda yang paling nikmat yang kita tahu setakat ni dalam dunia. Orang yang hisap dadah, bini dia paling lawa pun dia tak tengok dah bini dia. Dia tak tengok. Dadah, kawan saya dia buat kajian tentang dadah. Dadah skala seronok dia 10/10. Bersetubuh ke, berzina ke, tak boleh lawan dadah. Sebab dadah ni bila cucuk, dia pergi ke otak, dia rembeskan dopamin. Itulah sebab kita jadi seronok. Syok. Saya nak cakap pun susah. Tuan-tuan nak satu barang, teringin sangat nak beli Velfire. Tiba-tiba ada orang bagi free. Syok Syok tu sebenarnya dopamin, dia rembes di otak. Orang yang hisap dadah dia tak perlu Velfire. Kita nak kahwin sangat dengan janda belakang rumah ni, lawa, nak sangat. Balik-balik bini kata, "Bang nak kahwin, silakan bang, saya redha." Tapi tuan-tuan jangan harap mustahil berlaku lah tuan-tuan. Bini kata tak apa, kita pun kahwin lah. Malam pertama kita tengok janda tu, Allah, seronok tu dopamin dia rembes di otak. Orang hisap dadah dia tak perlu kahwin, dia tak perlu Velfire, dia tak perlu dapat duit, dia tak perlu dapat apa-apa. Dia cucuk saja, dia pergi ke otak, dia bos dopamin. Orang hisap dadah dia tahu. Sebab tu orang hisap dadah bila nak hidup dalam masyarakat dia agak susah. Dan sebab tu ulama sepakat, orang yang jual dadah hukum dia bunuh tuan-tuan. Itu hukum Islam. Memang bunuh, dia merosakkan orang. Bahaya. Dan saya kenal orang yang hisap dadah memang susah tinggal. Itulah benda yang paling nikmat yang kita tahu. Itu yang kadang-kadang ada negara-negara yang jahat. Dia nak perkena musuh politik dia buat apa? Dia tangkap, dia bagi dadah. Bagi dadah dalam penjara. Nanti bila dah keluar, dia kalau tak dapat dadah, dia tak boleh hidup. Tuan-tuan tengok orang hisap dadah kan, dia makan metadon kan, di hospital. Ada metadon tu hospital bagi. Tengok orang yang pernah jaga metadon, dia ada bagi limit, dia kena bagi kan.
Kalau tak dapat metadon tu, dia boleh mengamuk, boleh sampai bunuh orang tau. Dia jadi getak macam tu. Dia nak sangat benda tu. Tak apa tuan-tuan. Itu saya kata nafsu ni, kalau kita tak hati didik, kita jadi susah. Susah hidup kita. Tengok kambing pun ada nafsu. Pelik tuan-tuan. Ini dalam Islam, kalau buat kerja dengan kambing, hukum dia takzir. Dia kena penjara ke, sebat ke, terpulang pada pemerintah. Dan kambing tu wajib dibunuh lah, sembelih dan sebagainya. Pasal apa? Takut kambing tu pun jadi nafsu dia songsang lah. Dia tak minat kat kambing, dia minat kat orang pula. Takut jadi macam tu. Nafsu dia jadi pelik lah. Boleh lah. Dan saya pernah dengar cerita, ada orang dulu, sebahagian nelayan, ada bukan sebahagian, ada orang yang jahat lah. Dia buat dengan ikan pari. Ikan pari dia ada haid. Kemaluan dia macam orang perempuan. Dia buat dengan ikan pari. Tangkap ikan pari lagi besar lagi dia suka. Sekali tu dia buat, mati dia. Pasal kena sengat. Sengat ikan pari bahaya. Terutama kalau kena di bahagian dada dia, dekat-dekat jantung, boleh mati. Jauh tak apalah, tangan apa, tapi kalau dia bagi ke dada boleh mati. Tengok kawan dia mati ya atas ikan pari, buat kerja dengan ikan pari. Hukum dia haram. Pendek kata, jangan cuba tuan-tuan, itu je. Tuan-tuan tak pernah buat maksiat, jangan duk gatai buat. Sagi susah nak tinggal. Kenapa kaum Nabi Lut minat orang lelaki? Kaum Nabi Lut kan, dia suka lelaki, dia tak suka perempuan. Yang perempuan pula, disebabkan lelaki semua minat lelaki, dia pun terpaksa lah jadi lesbian, minat perempuan. Mula pada orang lelaki, kaum Nabi Lut. Pasal orang lelaki tak mau kat orang perempuan, dia nak orang lelaki. Kenapa jadi macam tu? Kerana Nabi sebut mula-mula jadi lagu tu sebab dia main idea. Dan kepada syaitan hasut dia. Apa syaitan hasut kaum Nabi Lut? Semua maksiat yang kita buat, semua jenayah, dia bukan main terus jadi buat besar. Dia mula pada sikit, baru dia besar. Syaitan bisik pada mereka untuk melakukan liwat. Jadi seks luar tabi'i. Suami memasukkan kemaluan dia dalam dubur isteri dia belakang. Dia tak boleh dilaknat. Dan Nabi melaknat berkali-kali. La'anallahu man 'amila qauma Lut. Allah melaknat orang yang buat kerja macam kaum Nabi Lut 3 kali. Tak kira dia buat pada orang lelaki dia, buat pada isteri dia ke, hatta di kebanyakan dunia tuan-tuan, di seluruh dunia majoritinya. Mana-mana suami yang buat kerja lagu tu, isteri report, memang kena. Memang kena. Bukan di Malaysia ya tuan-tuan, hampir keseluruhan negara. Dianggap itu adalah perbuatan yang luar tabi'i, luar tabiat. Gelong, ada wire putus dalam kepala. Boleh lah. Jangan main idea yang bukan-bukan. Jadi dia buat kerja lagu tu, mula dia buat dengan bini dia. Makin lama dia fikir, kalau dengan bini boleh, dengan orang lelaki pun boleh. Jadi dia start lagu tu. Tu yang rosak habis tu. Jadilah LGBT. Baik, jadi kalau apa, dia tak kira, dia masukkan dalam mana-mana pun dia wajib mandi. Yang dimasukkan pun wajib mandi. Yang tak wajib mandi ni haiwan. Haiwan tak wajib mandi ya. Tapi kalau dia terjebak, maka sepatutnya hukum haiwan tu juga dibunuh. Supaya nanti haiwan tu tengok manusia, syok kat manusia pula. Dan memang ada kes pun. Orang yang buat maksiat dengan kuda, dengan ikan lumba-lumba kata tuan baca. Ikan tu tak minat kat ikan dah. Kuda tu tak minat dah. Keldai dia minat kat orang. Lagilah. Haiwan dia mana ada akal, dia ada nafsu. Dan yang ketiga, dan haid. Ni orang perempuan lah, haid. Keluar air mani, keluar apa? Darah. Tiap-tiap bulan sebelum dia menopause tu dia ada darah, wajib mandi. Dan nifas, iaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak, nifas. Setelah orang perempuan beranak, maka dia akan keluar darah nifas. Ni saki baki kan, maksud dia mengandung tu ada darah keluar. Biasanya 40 hari, 43, paling banyak 60 hari. 60 hari. Kalau keluar lagi lebih 60 hari, dianggap itu darah penyakit. Darah disebabkan luka di dalam tu ke, darah disebabkan darah penyakit apa? Darah bukan dia kena semayang, darah penyakit ni. Macam haid paling tinggi 15 hari. Paling pendek sehari semalam. Dan wiladah, yakni lahir beranak jika tiada darah kemudiannya. Wiladah, beranak. Katakanlah kalau ada orang perempuan, dia beranak tak ada nifas. Yang ni mustahil lah tuan-tuan. Tapi kini hukum dia cerita boleh jadi ada. Kulah nanti ada jenis ubat, makan ubat tu dia lahir tak ada nifas. Kan dah ada ubat yang bila makan tak haid. Ada kan ubat. Ubat ni boleh makan kalau orang perempuan yang buat haji. Boleh lah makan. Mana tak ajak tuan-tuan pergi buat haji, tiba-tiba haid.
Bukannya murah haji tu. Sekarang ni haji mana nak dapat sebelah, banyak yang dah sampai 30 ribu tuan-tuan. Kecuali orang yang kali pertama, banyaklah. Kalau orang yang senang-senang payah juga nak dapat yang hak 11 ribu tu, 10-11. Sekarang ni ramai saya tanya yang 30 ribu ramai dah. Bayangkan orang perempuan pergi buat haji, kalau dia masih lagi ada haid, kalau menopause tak apa. Sampai di sana baru nak buat wajib haji, haid. Mana sah haji, kena buat lain. Itu yang sebahagian orang perempuan yang muda, yang masih ada haid, bila buat haji dia makan ubat. Ubat tu dia tahan haid, supaya dia boleh settlekan kerja haji. Sebab benda ni mahal, bukan murah. Nak pergi buat haji lah duduk di Arab Saudi, bila-bila boleh buat haji. Ni kita yang duduk jauh ni. Cuma ulama bahas, boleh tak orang perempuan makan ubat tu bulan puasa? Dia nak puasa penuh, dia tak mau apa? Tak mau. Bila haid kan tak boleh puasa, tak boleh sembahyang tahajud, tak boleh baca Quran, tak boleh tarawih. Dia nak puasa penuh, dia makan ubat tu. Maka ada dua pandangan. Sebagai ulama kata boleh, asalkan dengar nasihat doktor yang apa? Doktor yang berpengalaman. Tapi yang paling bagusnya tak payah ambil. Itu ketetapan Allah pada orang perempuan. Itu yang lebih afdal bagi orang perempuan. Walaupun di bulan Ramadan, jangan ambil ubat tahan haid, period. Jangan. Kecuali kerja haji. Sebab itu benda tu susah dan makan kos yang mahal. Itu tak apa. Yalah. Baik, kemudian wiladah beranak. Katakanlah dia beranak tak ada nifas, beranak tak ada darah, wajib mandi. Pasal bila beranak saja wajib mandi. Sekarang ni bila orang perempuan lepas dia beranak, tu saya kata tuan-tuan, jangan silap niat. Orang perempuan bila dia keluar anak, dia wajib mandi dah. Pasal apa? Pasal beranak. Kenapa beranak wajib mandi? Sebab anak itu adalah percampuran air mani lelaki dan perempuan. Keluar aja anak seolah-olah macam keluar air mani lah. Tidak hasil pada air mani itu. Wajib mandi. Kemudian kalau dia ada nifas, dan majoritinya ada nifas lah, keluar nifas, dia boleh mandi? Tak boleh mandi lah. Bila ada nifas, mana boleh mandi wajib? Sebab nifas tu mewajibkan mandi. Sebab tu kita orang perempuan bila lepas dia bersalin, kita tak suruh dia mandi, kan ada darah nifas. Tapi masa habis nanti nifas tu, masa berpantang tu habis darah dia, niat tu jaga-jaga. Jangan niat saja aku mandi daripada nifas. Sebab dia ada dua tu. Pertama nifas, yang kedua wiladah, melahirkan anak. Ataupun niat dia saja aku mandi daripada wiladah. Padahal dia ada dua yang menyebabkan dia wajib mandi. Betul tak? Pertama wiladah, yang kedua nifas. Jadi niat macam mana? Niat universal. Saja aku mengangkat hadas besar, selesai. Tak perlu kita ajak yang rumit-rumit. Nawaitul ghusla anil haidi, nawaitul ghusla anil wiladah. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan agama, jangan susahkan. Boleh lah. Niat mandi wajib, senang. Dan fardu mandi itu dua perkara. Ada sebagian kitab satu lagi disebut yang menyebabkan wajib mandi lagi apa? Mati. Tapi bukan orang tu yang wajib. Yalah dah mati, takkan nak suruh dia mandi pula. Wajib pada orang lain memandikan dia macam mandi wajib. Kecuali mati syahid. Syahid di sini bukan semua syahid. Syahid akbar, syahid yang sedang berjuang melawan musuh umat Islam yang berada di Palestin. Itu syahid akbar. Bukan semua lah. Kalau dia tak berperang, dia kena bom, jatuh bangunan, tu kena bagi mandi. Boleh lah, kena bagi mandi, kafan dan solat. Tapi kalau dia berjuang, memang macam sebahagian Brigid Al-Qassam yang pegang senjata, dia berkawal dan dia kena bom, itu memang tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu, memang dia sedang berjuang. Tapi kalau dia duduk, dia kena bom, mati syahid juga. Yang kena bom termasuk mati syahid, tapi syahid kecil. Sama juga kita lemah syahid kan, tapi wajib mandi tak? Wajib mandi, kafan, apa semua ni, ta'un, mati COVID, semua dapat pahala syahid. Kalau orang baik lah semayang. Kalau jenis tak semayang, mana nak dapatnya? Mati kerana wabak, semua termasuk dalam syahid. Mati terbakar, mati kemalangan, syahid. Kalau orang tu baik lah. Kalau orang tu baik, jaga solat, jauhi maksiat, dosa-dosa besar, dia dapat pahala syahid. Tapi wajib mandi lah. Ni syahid akbar saja. Baik. Yang pertama niat. Dua fardu mandi itu dua perkara. Pertama niat mengangkat hadas yang tersebut itu. Sekejap lagi tuan-tuan. Gitu 7 minit kita tahlil.
niat mengangkat hadas yang tersebut itu. Pertama niatlah macam tadi, saya jawab mengangkat hadas besar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, meratakan air pada kulitnya dan rambutnya zahir dan batinnya. Jikalau rambut yang tebal sekalipun, wajib meratakan. Dia tak macam wuduk. Kalau wuduk tuan-tuan, janggut lebat, tak nampak kulit, boleh je zahir kan? Mandi wajib tak? Dia kena sampaikan ke kulit dia. Dan semua anggota yang terbuka lah. Ketiak, kemudian pusat, lubang hidung yang ni je tuan-tuan. Dalam tak wajib. Sini saja. Tempat ni saja. Situ saja yang zahir. Telinga pun macam ni je. Tak perlu masuk ke ayak dan telinga. Macam ni saja. Cuma isunya, dulu kecil-kecil saya belajar, ada ustaz dia ajak masa saya tingkatan 2 ke macam tu, dia kata mandi wajib ni kena duduk, kena korek sikit lubang punggung tu. Tidak, tak sah mandi wajib. Itu tak betul tuan-tuan. Itu tak betul. Kalau ada, saya tahu ada ustaz yang sebut, tapi benda tu tak betul. Kalau nak buat silalah. Nanti buah hasil ni tanggung diri lah. Dia patut duduk saja. Kita duduk sekadar mana anggota tu terbuka, takat itu sahaja. Jangan lebih-lebih. Ni tuan-tuan pergi korek tuan-tuan. Situ kawasan dia sensitif. Satgi kena kuku kita tajam, dia luka sikit dia boleh jadi buah hasil. Satgi kalau kena jangkitan kuman ni semua masalah tuan-tuan, satu hal pula. Dah kena buah hasil, ingat senang ke? Pergi klinik, doktor banyak perempuan. Mampus dia nak pergi cek bawah tu tuan-tuan. Tanyalah orang yang kena buah hasil macam mana. Tahanlah malu. Jangan buat benda-benda yang lagu tu lah tuan-tuan. Tak perlu pun. Kita duduk tinggung ke sekadar mana terbuka, takat itu sahaja yang wajib basuh. Macam kita mandi mayat, ada kita pergi korek lubang punggung ni? Ada ke? Tak ada kan? Sama juga. Kalau kena berdiri boleh tak? Tak, dia kena duduk. Duduk. Itu lebih selamat lah. Duduk. Bayang ada. Ya ke? Tak, kena gosok jugalah. Tapi kalau dalam kitab dia sebut duduk sekadar mana yang terbuka macam tu. Itu yang selamat je lah. Kita gosoklah semua badan. Tak apa, kalau ada sebahagian kitab dia kata kena terang sikit lah, bagi dia terbuka sikit bunga dia tu. Boleh tak? Saya tak berani nak sebut lah tuan-tuan, pasal kalau ikutkan dalam hadis tak ada. Cuma dalam kitab kata duduk. Kita duduk sekadar mana yang terbuka. Kalau kita yakin, kita kata berdiri dengan duduk ni sama je dia. Tiadaan terpulang lah. Sama je. Kemaluan perempuan pun sama. Orang perempuan sekadar mana waktu dia duduk, sekadar mana yang terbuka. Kalau dia boleh berdiri, masa dia berdiri tu dia boleh gosok sampai kena semua, dia lebih tahu tentang diri dia. Sah juga. Sebab dalam ni benda ni tak ada dalam hadis suruh kita duduk ke apa ke, tak ada tuan-tuan. Yang ulama sebut meratakan air ke seluruh badan, habis selesai. Isu sikit tuan-tuan. Lagi 3 minit tuan-tuan. Boleh tak sabun? Ada satu lagi dalam dia sebut syarat sah mandi mesti membersihkan badan daripada najis. Kalau tak sah. Ada kalau baca dalam kitab. Katakanlah kita mandi perasan ada najis kat badan, batal ke mandi? Tak batal. Buang najis tu, mandilah. Yang dia kata syarat apa? Yang dia kata batal ni kalau ada najis, air kencing ke apa, bila kena air tu, kawasan tu dia takkan mengangkat hadas. Sebab air tu dia menghilangkan najis, dia dah jadi mustakmal. Betul tak? Air tu menghilangkan najis, jadi tak terangkat. Air mutlak yang kena, dia mengangkat najis, dia buang najis. Jadi kena basuh lagi. Betul tak? Yang pertama tu untuk membuang najis. Yang kedua, jadi kalau badan tuan-tuan ada najis masa mandi, tuan-tuan basuhlah najis tu, hilangkan najis tu semua, curah balik air tu. Boleh lah di tempat itu. Faham tak? Begitu. Yang kedua, boleh sabun tak? Tak ada dalam kitab kata tak boleh sabun. Tapi isunya bila kita sabun, mungkin ada 2 isu masa mandi wajib. Yang pertama, bila air tu kena, dia jadi air sabun, air tu jadi mustakmal. Jadi kalau tuan-tuan nak sabun juga boleh, kena tuan-tuan bagi hilang semua sabun tu, basuhan setelah tu baru dikira. Boleh. Dan niat pula mestilah niat mengangkat hadas, bukan niat nak menghilang sabun. Takut niat nak bagi hilang sabun. Sebab tu yang paling afdal macam ni. Kalau tuan-tuan yakin badan tuan-tuan ni memang tak ada langsung benda yang menghalang air, perlu tak menghalang air? Betul tak? Perlu tak menghalang air?
Tak ada benda yang menghalang air ni, air mani kering lah. Boleh jadilah menghalang. Apa-apa benda lah tuan-tuan, cat ke apa ke, tuan-tuan bagi hilanglah benda tu dulu. Betul tak? Baru mandi. Ataupun tuan-tuan tengah bagi mandi, tuan-tuan nak hilangkan dia, boleh juga. Masa tengah mandi kan, kita hilang, gosok hilangkan dia, ratakan air, boleh juga. Tapi yang afdalnya, tuan-tuan mandi dulu guna sabun. Bagi guna sabun, baru mandi wajib. Sebab bila kita mandi guna sabun, maka ratalah air, tidak ada lagi benda yang menghalang sampai. Tapi kalau tuan-tuan yakin tak ada di badan aku ni benda yang menghalang air sampai, cat ke, gam ke, gam uhu ke, gam pipe halang kan, dia tahan. Gam pipe memang halang air gam PVC tu kan lekat. Kita dah yakin tak ada, kita tak sabun, kita terus mandi, boleh ya? Boleh lah. Jadi kalau nak pakai sabun, saya syorkan tuan-tuan, mandi pakai sabun dulu, barulah mandi wajib. Ya. Adakah dia ulang niat kalau mula dia kan buat niat riak kepada kita. Adakah yang waktu yang dia pakai sabun tadi lagi dia kena niat ulang niat kita. Kalau niat dia untuk meratakan air, contoh niat dia tak ubah, untuk meratakan air, dia tak perlulah ubah niat. Tapi air yang sampai di badannya, bila dia berubah jadi sabun, air itu tak mengangkat hadas, pasal air itu menjadi mustakmal. Boleh lah, sebab air itu kan jadi sabun. Sampai habis sabun tu. Tapi niat dia kekal. Tidak ada niat untuk menghilangkan sabun tu, kekal lah. Macam kita ambil ismayang lah, masa ambil ismayang, niat ambil ismayang. Tapi nak basuh tangan tu tiba-tiba niat apa? Niat nak bagi hilang kotong kat tangan. Contoh ada kotong ke, niat nak bagi sejuk ke, sejuk tangan lah. Tak dikira yang basuhan tu. Dia kena betulkan balik niat. Betulkan balik niat dia. Ambil ni untuk apa? Untuk air sembahyang. Kalau niat dia berubah kalau niat dia tak berubah, tak perlu. Kalau niat dia berubah. Baik tuan-tuan. Kemudian 2 minit dah tuan-tuan. Lagi apa lagi tentang masalah mandi ni tuan-tuan? Yang sunat mandi lah tuan-tuan. Kita berhenti di sini ya. Adapun sunat mandi tu berhenti di situ. Saya tambah sikit tuan-tuan. Yang afdalnya mandi macam ni, cara Nabi lah. Zaman Nabi bukan ada sabun pun. Tak, sabun tak ada pun zaman Nabi SAW. Jadi sabun ni tak wajib pun. Tak wajib ada sabun pun. Jadi tuan-tuan, yang paling afdalnya cara Nabi lah. Cara dia mula-mula sekali kita basuh tangan, baca bismillah. Kalau dalam tempat yang tandas tak boleh baca lah. Tempat kita buang air kencing, bilik air tak boleh lah. Kita baca dalam hati je lah. Bismillah. Basuh 2 tangan 3 kali. Lepas tu basuh kemaluan. Ialah kalau dia berhubung badan dengan isterinya, boleh jadi ada kesan sakit baki di situ. Basuh kemaluan dia, basuh di badan dia segala najis yang ada di badan dia ataupun benda yang menghalang air. Setelah tu barulah dia ambil air sembahyang. Sunat lah, bukan wajib lah. Sunat ambil air sembahyang. Lepas sunat dia ambil air sembahyang, dia buat apa? Siram kepala dia 3 kali. 3 kali. Kalau tak rasa tak cukup lah Ustaz, rasa nak lebih ya, terpulang, asalkan air rata. Dia rasa siram sekali dah rata, tak apa, silakan, yang penting rata. Macam ambil uduk lah sekali pun cukup, betul tak? Sekali pun cukup, yang penting rata. Lepas siram 3 kali atas kepala, siram belah kanan 3 kali, dah rata kan, gosok-gosok lah bagi rata. Kemudian siram belah kiri 3 kali, dah rata kan. Yang penting ratakan air ke seluruh badan. Boleh lah. Dan sunat dia sela-selakan rambut-rambut dia apa semua ni, sunat lah. Kemudian dah habis dia mandi apa semua, keluar bilik air, sunat baca tadilah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia tersentuh kemaluan dia masa mandi wajib. Sebab saya pernah ada ustaz kata, ustaz mana tahu, dia sebut masa mandi wajib tersentuh kemaluan ataupun kencing, batal mandi wajib, kena ulang. Itu salah. Mandi wajib mana ada batal. Tuan-tuan tengah mandi wajib nak pergi berak dulu kan, berak pula lepas berak boleh sambung balik saja. Boleh lah, tak perlu ulang pun. Nak terkencing ke, pegang kemaluan ke, cuma batal air sembahyang. Boleh lah. Baru mandi separuh, sakit perut, pergi buang air besar tu. Lepas basuh apa semua, sambung basuh. Tadi dah basuh separuh, basuh lagi separuh. Yang dah kena air dah terangkat hadas dia. Faham tak? Itu. Cuma nanti bila habis je mandi wajib ambil air sembahyang.
Sebelum saya lupa tuan-tuan, katakanlah mandi wajib sekalipun tuan-tuan tak ambil air sembahyang waktu mula, ambil air sembahyang tu sunat. Ambil air sembahyang sunat. Katakanlah tuan-tuan tak ambil air sembahyang di awal mandi wajib, tuan-tuan terus mandi wajib, dikira terangkat juga air sembahyang, dengan syarat tidak buat benda yang membatalkan air sembahyang. Tengah mandi wajib kentut, kena ambil air sembahyang. Lepas tu tengah mandi wajib kencing, tengah mandi wajib sentuh kemaluan, buang air besar. Lepas habis mandi wajib ambil air sembahyang. Boleh? Itulah. Kalau tak wajib tuan-tuan. Dia boleh terus saja, dia terus mengangkat sekali. Angkat hadas besar, maka terangkatlah sekali hadas kecil. Terpulanglah. Kalau tuan-tuan rasa, kalau tak sentuh kemaluan, dia rasa macam apa? Rasa macam tak sedap. Betul tak? Rasa macam tak puas. Kena sentuh juga. Terpulang, sentuhlah. Nanti lepas mandi wajib kena ambil air sembahyang. Boleh lah. Okey, adapun sunat mandi itu banyak akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-qayyum. Ila hati sayyidina wa habibina